بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. Artinya, dari Ummul Mukminin yang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada orang-orang yang beriman, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memasuki gilirannya. Tiba-tiba berlaku kepadanya satu hari yang mencemaskan. Ketika bangkit dari tidurnya, ia bersabda, kecelakaanlah bagi bangsa Arab dengan suatu bencana yang hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka kota yang menghadang Ya'juj dan Ma'juj yang dibina oleh Dzulqarnain, dengan ia membuat halaqah kalungan dengan jarinya, dengan ibu jari, tangan dan jari yang berikutnya. Zainab berkata, aku bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kita binasa sedangkan kita masih ada orang-orang yang saleh? Sabda Rasulullah SAW, ya, apabila banyaknya kejahatan, yakni kejahatan, maksiat, dosa dan sebagainya. Hadis ini menunjukkan di antara tanda besar berlakunya hari kiamat ialah kedatangan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj kita akan terang siapakah mereka. Satu kaum kalangan manusia yang muncul di akhir zaman. Hadis menceritakan pada suatu hari ketika Nabi SAW berada dalam giliran Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, tidur tengah hari, bangun dalam keadaan mukanya cemas, berubah wajahnya dan menyebut la ilaha illallah wailul lil arab. La ilaha illallah mengucap, punah binasalah orang Arab. Orang Arab akan binasa, akan punah. Keburukan yang hampir menimpa mereka. Pada hari ini, kota yang menghalang Ya'juj wa Ma'juj telah terbuka. Kota yang dibina oleh Dzulqarnain, raja yang adil yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Bukan mengikut cerita orang putih Alexander the Great, yang orang putih duduk suruh. Ini raja yang beriman kepada Allah, yang adil, memerintah dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kepadanya kekuasaan menakluk bumi. Disebut dalam Quran, pergi ke timur, pergi ke barat, pergi ke timur, dan sapa ke satu negeri dalam surah Al-Kahfi. Hatta idza balagha baina as-sajdaini, dia sapa tepat di antara dua bukit, dua lurah bukit.
Lalu dia bertemu dengan satu kaum yang tidak faham bahasanya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh. Fa hal naj'al laka kharjan hatta taj'al bainana bainahum sadda. Boleh ke tidak kami bayar cukai? Kata kaum itu, kami nak bayar cukai untuk menghalang Ya'juj wa Ma'juj. Satu kaum yang zalim yang membinasakan, yang ganas, tolong halang. Kami sanggup bayar cukai kepada tuanku, tolong bina kota kepada kami kalau ada kebolehan. Rukun yang kata, qala ma makkannihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Rukun yang kata, aku tak mau cukai, aku tak mau cukai, apa yang Tuhan beri pada aku sudah cukup. Ini raja yang adil, pemerintah yang adil, tidak membebankan cukai per rakyat. Negara boleh merintah dengan tidak ada cukai. Keberkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sebut contoh yang sangat menarik. Lepas cuka itu menandakan tak betul. Ada tempat yang salah yang kena baiki. Kalau merintah dengan betul, rezeki yang Tuhan beri cukup dengan zakat, dengan kharaj, dengan bayaran-bayaran yang ditetapkan oleh syarak. Ini bayaran yang lebih daripada syarak. Hukum syarak menyebut jizyah, kharaj dan zakat. Orang Islam kena zakat, orang kafir kena jizyah dan kena kharaj. Jizyah ni ialah cukai keselamatan, kharaj cukai tanah, usyur cukai perniagaan. Orang Islam ada zakat pertanian, zakat perniagaan. Orang Islam zakat fitrah ada. Orang Islam bukan Islam tidak perlu cukai. Ada wakaf, ada sedekah, macam-macam berlaku dalam pemerintahan Islam. Jadi Zulkarnain bila penduduk negeri itu minta sanggup bayar cukai, tak payah, tolong aku dengan alat-alat dan kerja saya. Lalu Zulkarnain membina kota yang teguh yang menghalang Ya'juj wa Ma'juj di antara dua bukit yang curam, tak boleh masuk ke Ya'juj wa Ma'juj. Dikatakan kota ini berhampiran dengan Laut Hitam, antara Laut Kaspian dengan Laut Hitam. Kawasan itu ada ulama mengatakan begitu, wallahu a'lam. Katanya ada tanda-tanda kota-kota itu. Nabi sebut kota ini sudah dapat ditembusi. Musnah orang Arab akan binasa, musnah orang Arab. Ya'juj wa Ma'juj akan tiba. Nabi tunjuk dengan jari dia, dengan buat kalungan, ibu jari dengan jari telunjuk. Orang Arab akan penuh, sebabnya orang Arab penuh. Orang Arab yang menerima Islam, awal menerima Islam jahat, berlaku kemusnahan. Apa yang Nabi sebut tu betul berlaku hari ini. Orang Arab penuh dengan arab, penuh dengan maksiat. Hak baik-baiklah, hak soleh-solehlah. Zainab bin Jahsh kata, apa nahliku wa fina salihun. Adakah kita binasa sedangkan pada kita orang-orang yang soleh? Banyak orang yang soleh. Nabi kata, ya, orang soleh banyak, tetapi banyak kejahatan, banyak maksiat. Di airport, lapangan terbang penuh dengan arab. Di hotel-hotel penuh dengan arab, penuh dengan arab. Ini Arab pada hari ini. Dengan hiburan, yatatawaduna fil bunyan, mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi didirikan untuk kemegahan, bukan untuk diatur dengan baik, semata-mata untuk kemegahan. Termasuk di Mekah. Di Mekah pun bangunan-bangunan yang tinggi. Pasal apa? Fikir banyak.
kekayaan. Ini kita kena ambil iktibar. Kemewahan dan kesenangan yang melampau, menggunakan kekayaan, banyak dekat orang miskin, banyak dekat orang susah, orang kelaparan, orang Islam yang ditindas di seluruh pelosok dunia, tak dihayrat, tak diperhati kerana mewah dan senang mengerjakan maksiat dan kemungkaran. Itu akan berlaku di akhir zaman. Ini antara perkara yang gaib di zaman Nabi tapi nyata di zaman kita. Berlakunya peperangan sama sendiri, perang sama sendiri, tak boleh nak selesai masalah, padahal boleh selesai masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu berselengkah dalam sesuatu perkara, balik kepada Allah dan Rasul, Quran dan hadis Nabi. Panggil ulama-ulama. Ulama-ulama boleh bermuzakarah sesama mereka, tapi ulama-ulama orang tak dengar. Ulama-ulama orang tak dengar, khususnya di negara Arab. Ulama-ulama ditekan, ditindas, banyak yang dikurung dalam penjara, yang duduk di luar negara tak boleh balik, kecuali ulama-ulama yang mengaku saja boleh duduk senang lena, yang menasihat perkara yang baik, mencegah kemungkaran, tak boleh duduk. Teruk pada negeri kita lagi. Negeri kita ni boleh tahan lagi walaupun ada macam-macam benda yang tak boleh. Tapi negeri Arab teruk lagi, ulama-ulama dihukum bunuh, ditembak. Ini berlaku di Arab. Lepas tu pemimpin mengerahkan rakyat untuk bergaduh, untuk berperang. Kita tu panggil perang katil. Panggil perang katil tu bodoh. Bodoh dah tahu benda, pergi. Ini Nabi dah sebut berlaku kejahatan dan keburukan di kalangan orang Arab. Orang Arab yang balik berjahiliah semula. Balik berjahiliah. Kenapa? Pasal apa? Kerana meninggalkan Islam, menyebabkan ancaman Yajuj Majuj akan timbul. Hak besar tak mari lagi, kerana didahului oleh Nabi Isa AS yang kita baca dulu. Siapakah Yajuj dan Majuj itu? Pernah dinyatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berhubung dengan masalah ini. Beliau ditanyakan bahawa menurut pendapat kebanyakan ulama, mereka ialah dua kaum dari keturunan Adam alaihissalam. Manusia juga majunya, dua kaum daripada keturunan Adam alaihissalam. Menurut pendapat Abu Amr Abdul Bar, telah berlaku ijma' di kalangan ulama bahawa mereka dari keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Mereka Yafith bin Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ada anak Sam, Ham dan Yafith. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa Parsi, bangsa Eropah yang dekat dengannya. Daripada Ham lahirnya bangsa Afrika, negeri Afrika. Bangsa Yafith lahirnya bangsa Turki, bangsa Cina, Melayu, India, Korea, Jepun, Rusia. Ini adalah daripada Yafith, keturunan Yafith. Jadi termasuk kalangan mereka ni Yajuj wa Majuj. Menunjukkan mereka ialah kumpulan yang berada di kawasan Asia Tengah, Asia Tengah dan Asia Timur. Kita ni Asia Selatan, ni Asia Timur, di kawasan itu. Pendapat ini juga diterima oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sehingga boleh beliau menolak pendapat yang lain dan menganggap pendapat yang itu adalah penyelewengan cerita yang dibawa oleh ahli kitab. Macam-macam makhluk gaib lah, makhluk asing lah, makhluk ini mengarut dekat tu. Mereka kalangan manusia, mereka mempunyai jumlah yang ramai dan membiak dengan ramainya berdasarkan kepada kenyataan sejarah dan beberapa alasan yang lain. Ramai di kalangan ulama di zaman kini berpendapat bahawa mereka ialah manusia yang berada di kawasan Asia Tengah, sehinggalah ke negeri Rusia dan China, di mana penduduknya adalah penganut ajaran komunis. Penganut ajaran komunis yang tidak percayakan Tuhan dan hukum syariatnya.
percaya Tuhan, tak percaya hukum syariat. Sehingga berlaku pada mereka kejahatan yang di luar dari peri kemanusiaan dan hilangnya nilai kemanusiaan yang membolehkan mereka melakukan apa sahaja menurut hawa nafsu. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala yang tahu. Namun penduduk kawasan itu ada juga yang Islam, yang kuat Islamnya, melahirkan ulama-ulama, tak dinafikan. Ada kaum kabilah yang Islam, yang kuat Islam, yang bertahankan Islam, di Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Xinjiang, itu kawasan Islam. Rusia pula ada yang Islam dan ada yang Kristian Ortodok, Kristian masa Ortodok, yang ada agama. Ini tak ada agama. Puak-puak yang tidak ada agama, yang agamanya terlalu sesat, teruk, ini berlaku. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Syekh Sayyid Qutb telah mengemukakan pendapat dan tafsirnya fi zilalil Quran. Wallahu a'lam.